percayalah, apabila kotak Pandora sudah dibuka, maka Jabatan Peguam Negara dan Mahkamah akan mengalami era yang paling sibuk dalam sejarah negara, saudara. Saya yakin gitu. Dan semalam, seorang ketua pegawai eksekutif, CEO, sebuah syarikat swasta telah pun ditahan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia selepas disyaki menjadi orang tengah dalam pengagihan projek kerajaan di bawah pakej ransangan ekonomi sepanjang tahun 2020 hingga 2022. Maka sudah bermulalah siasatan. Tadi kita dengar itu berhubung dengan pembelian saham bangunan Menara Kuala Lumpur. Ini tentang 92.5 bilion. Suspek berusia 42 tahun itu ditahan malam semalam ketika hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya bagi membantu siasatan. Jadi menurut sumber, CEO itu dihadapkan di Mahkamah Magistrate pagi tadi dan direman selama 5 hari. Sehingga 10 Januari, saudara. Tak pasal-pasal. Dah mula pakai. Macam saya katakan, saudara, ramailah nanti akan pakai sama ada baju kuning ataupun baju ungu. Dah diseret ke mahkamah. SPRM telah pun membuka beberapa kelas siasatan. Semalam saya dah bercakap. Terhadap sekurang-kurangnya 5 individu yang dipercayai menjadi dalang ataupun orang tengah kepada beberapa syarikat untuk memperoleh projek menilai antara 50 juta hingga 500 juta secara runding terus. Ini yang dilontarkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia tidak mahu lagi melihat adanya projek-projek runding terus. Saya dah mengulasnya. Saya dah kata, seandainya anda memperoleh projek ataupun kontrak kerajaan secara runding terus, seandainya ada aktiviti ataupun perkara-perkara yang menyangkut soal pemberian ataupun tumbuk rusuk, segeralah surrender yourself. Berjumpa dengan menteri ataupun pegawai yang terbabit, serah diri agar projek yang anda dapat itu dapat diteruskan, tetapi bukanlah dengan harga sebagaimana yang ditawarkan kepada anda. Contoh saya katakan, kalau projek itu nilainya 50 juta, sedangkan ia tidak sampai pun 50 juta, mungkin ada perbezaan 30 juta, ataupun 20 juta, ataupun 5 juta, ataupun daripada 50 hingga 50 juta, mungkin ada bezanya dalam 10 juta, 20 juta, surrender. Saya sanggup buat, tapi ini keadaannya, kontrak ini nilainya 450 juta. Saya tak ada masalah, 50 juta ni ketepikan. Kerana sebenarnya, 50 juta ni bukan untuk saya, untuk orang tertentu. Jadi, tampil ke hadapan. Ini yang diharapkan oleh rakyat dan pimpinan hari ini, saudara. Kerana katanya sebanyak hampir 90% projek yang diberikan secara runding terus masih belum dilaksanakan. Kerana tiada pengeluaran surat setuju terima lagi. Jadi justru itu SPRM akan memfokuskan kepada siasatan terhadap baki 10% projek yang sedang berjalan, membabitkan perkembangan projek antara 10 hingga 20%. Saudara, 9 Disember lalu, SPRM berkata fokus siasatan adalah berhubung dakwaan salah guna dana pakej ransangan ekonomi ketika COVID-19. Ia akan tertumpu kepada 92.5 bilion, iaitu jumlah yang dibelanjakan oleh Kerajaan Perikatan Nasional sebelum ini. SPRM mengharapkan isu-isu yang melibatkan dana kerajaan dari peruntukan yang dianggarkan berjumlah 530 bilion yang dibelanja itu dapat disiasat secara tuntas. Kerana berdasarkan jumlah itu, katanya 92.5 bilion melibatkan dana kerajaan, manakala 437.5 bilion bukan daripada dana kerajaan. Dalam pada itu, sumber berkata suspek yang ditahan dipercayai menerima rasuah bagi menghubungkan antara kontraktor dan pihak atasan. Beberapa kontraktor yang disoal siasat mengaku mereka bersetuju membayar komisen sebanyak antara 3 hingga 5% dan dimasukkan ke dalam akaun sebuah parti politik kononnya untuk tujuan pembiayaan politik ataupun political fund.
Sementara itu, menurut Ketua Suruhanjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki, dihubungi oleh media, beliau mengesahkan penahanan dan memaklumkan kes disiasat di bawah Seksyen 16 dalam kurungan A Akta SPRM 2009. Artinya sekarang, saudara, bermulalah era pembersihan sedang dilakukan. Saya melihat, malam semalam saya dah berkata, malam kemarin saya dah katakan, bahawa mereka tidak akan lepas dari tindakan undang-undang. Bagi mereka yang pernah terlibat, kontraktor ataupun pemain-pemain industri yang sebelum ini dijengah oleh orang tengah ataupun ada diminta oleh pihak-pihak yang berwajib, pihak-pihak yang berkuasa, bahawa selama waktu mereka berkuasa adanya tuntutan yang elemen rasuah ini surrender, lebih baik serah diri, saudara, daripada sampai waktunya bila anda dicekup oleh SPRM, dah anda tak akan jadi sebagai crown witness ataupun saksi penting. Kerana waktu itu anda sudah pun saudara Juanda bomba merapu. Apa yang merapu saya tak tahu. Saya cuma memberi pencerahan, saudara. Saya cuma memberi pencerahan apa yang berlaku. Saya dah katakan apakah Juanda bomba tak bersetuju dengan pendedahan, pembersihan dilakukan. Kita warga cinta damai. Bila saudara kata merapu je, saya tak tahulah, saudara. Saudara Ahmad Dali, ikan bilis je yang kena cekup. Saya tak nampak saudara Ahmad Dali. Saya tidak nampak budaya memberkas ikan bilis. Tapi kalau dah mula, seorang dah mula dicekup dan ada beberapa lagi, maka ia membuka Pandora Box. Inilah yang ditunggu oleh rakyat selama hari ini. Sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim berkali-kali mengatakan beliau tetap akan melakukan siasatan kerana beliau menentang elemen korupsi. Rozana, istilah perang. Tak payah istilah perang. Kita sekarang ni melakukan pembersihan. Terima kasih Saudara Zuri Ismail. Secara user dia kata dah hampir musnah negara ini dalam tangan orang. Saya tak mau menuduh secara peribadi lah, saudara. Jadi saya bukan laman saya ini untuk kita tunjul orang itu orang ini. Tidak. Kita berterima kasih pada Suruhanjaya Pencegah Rasuah dan pimpinan negara. Khususnya Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim yang sudah pun memperlihatkan elemen beliau mahu melaksanakan apa yang diharapkan dan apa yang dijanjikan dalam musim-musim kempen pilihan raya dulu. Saudara Ismail, terbaiklah Yang Berhormat Datuk Seri PM. Tindakan sudah pun bermula. Kita amat mengharapkan jangan tunggu lama-lama. Mereka yang berada di luar negeri pun kena dipanggil balik. Kita tahu ada juga kalangan mereka tu yang masih berada di luar negeri dan mula berkira-kira. Sebab itu sekarang ini, saudara, gangguan sedang dilakukan terhadap kepimpinan negara. Lain tak ada. Matlamatnya pertama sekali serang pimpinan UMNO dulu. Kerana kalau UMNO itu collapse, UMNO itu dapat dikuasai oleh mereka, maka lumpuhlah kerajaan perpaduan ini. Dan bolehlah mereka berkira-kira untuk melepaskan diri daripada usaha yang sedang dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saudara Lan Kumar dia kata SPRM terbaik bekerja untuk rakyat. Betul, saudara. Baik, saudara, tak usah kita panjangkan lagi isu ini. Biarlah pihak berwajib melakukan siasatan dan menghadapkan mereka ke muka pengadilan. Tidak ada ikan bilis. Kita tak peduli sama ada ikan bilis ataupun ikan kerapu ataupun jerung. Malahan kalau jerung, lebih cepat kita cekup, mudah untuk kita menyelesaikan masalah. Sebagaimana impian Datuk Seri Anwar Ibrahim sewaktu beliau berucap di Parlimen dulu. Dalam isu Pandora Paper dan sebagainya, Panama Paper, beliau mahu supaya wang yang dibawa ke luar negeri, yang dipindahkan ke luar negeri, dibawa balik ke negara ini. Kerana itu adalah merupakan wang rakyat, saudara. Yang ni ada orang bertanya, bila nak ambil tindakan. Sebagaimana saya baca sebentar tadi, 2 orang pengarah bergelar datuk telah pun dipanggil oleh Suruhanjaya Pencegah Rasuah, saudara. Kita kena ingat, saudara, sebab itu ramai orang bertanya, bila. Saya nampak sudah pun bermula. Kerana dalam ucapan pertama sebagai Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan iltizamnya untuk membongkar perbelanjaan berhubung 92.5 bilion
ketika Perikatan Nasional mentadbir negara. Malah, ketika itu beliau mengumumkan bahawa pihak SPRM sudah pun membuka kertas siasatan mengenai isu tersebut. Datuk Seri Anwar juga memaklumkan. Jadi daripada maklum awal, beliau terima dari pegawai di Kementerian Kewangan bahawa terdapat pelanggaran serius dalam tata kelola perbelanjaan 92.5 bilion. Sebab itu tumpuannya diberikan kepada persoalan 92.5 bilion. Dalam ucapan tersebut, dalam Dewan Rakyat, Datuk Seri Anwar Ibrahim juga dilihat seolah memberi peringatan kepada pihak berkuasa agar siasatan tidak dilengahkan. Saya repeat ataupun saya ulangi ungkapan kata-kata Datuk Seri Anwar Ibrahim di Parlimen. Katanya, "You are dealing with a new Prime Minister and I mean what I say." Itu ketegasan beliau di Parlimen. Artinya, kaki tangan, SPRM, pihak berkuasa, anda sekarang menyantuni Perdana Menteri yang baru dan saya tegas mahu melihat persoalan ini ditangani. Itu dilepaskan oleh Datuk Anwar Ibrahim waktu di Parlimen, saudara. Malah, dalam ucapan tahun baru juga, saudara, di masjid, saya dah kena dalam 3-4 malam dulu saya dah beritakan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim mendedahkan adanya mantan Perdana Menteri ataupun Menteri Kewangan yang memunggah berbilion wang negara keluar negara. Jadi persoalan yang menarik untuk kita kupas adalah mengapakah Datuk Seri Anwar Ibrahim melihat ataupun memberikan keutamaan kepada siasatan 92.5 bilion. Banyak tu saudara, bukan sikit. Persoalannya, apakah 92.5 bilion itu tidak ada penyalahgunaan kuasa dan ketirisan? Jadi pembongkaran ketirisan 92.5 bilion itu adalah diibaratkan sebagai membuka kotak Pandora. Selalunya orang bercakap Pandora Box, Pandora Box. Siasatan ke atas 92.5 bilion ini pasti akan mengheret setiap ahli politik yang terlibat melakukan penyelewengan ke atas wang rakyat saat mereka berkuasa, saudara. Saudara Razana, adakah semua orang-orang menteri-menteri terdahulu kita sabar dulu, kita tunggulah, saudara. Tunggu siasatan. Jadi, apakah selain daripada isu dah 92.5 bilion ini, hanya isu itu saja yang nak ditangani? Tidak mungkin, saudara. Kerana sebenarnya di dalam kotak Pandora berhubung projek optik fiber di zon Sabah, ada cerita juga mengenai vaksin yang sebagaimana saya lafazkan tadi dan pelbagai skandal. Saya yakin, saudara. Cuma saya melihat sekarang ni ada persoalan dah mula timbul. Apabila Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim kemarin menyatakan berhubung tentang vaksin yang begitu banyak, iaitu sekitar 6 juta dos vaksin yang terpaksa dilupuskan. Jadi dalam ini Ahli Majlis Tinggi UMNO Datuk Muhammad Fuad Zakasi yang juga Speaker Dewan Undangan Negeri Johor, dia menuntut jawapan berhubung dengan pembaziran dos vaksin COVID-19. Sebagaimana didedahkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kemarin. Dia kata amat mengejutkan bila Perdana Menteri mengumumkan 6 juta dos vaksin penggalak COVID-19 tidak dapat digunakan. Ia terpaksa dilupuskan. Bukankah itu satu pembaziran? Berapa banyak kerugian? Siapa yang membuat pesanan? Siapa pula yang untung? Kenapa kempen penggunaan gagal? Dan siapa yang bertanggungjawab? Itu soalnya dalam satu kenyataan dalam Facebook pagi semalam, saudara. Kerana dalam sidang media kemarin, Datuk Seri Anwar Ibrahim menasihatkan orang ramai mengambil dos penggalak kerana melindungi diri mereka daripada wabak coronavirus. Jadi Perdana Menteri juga mendedahkan bahawa rekod Kementerian Kesihatan menunjukkan hanya 49% daripada rakyat yang telah mengambil dos penggalak mereka setakat ini. Katanya, dos penggalak itu tidak mendapat sambutan seperti dos pertama dan kedua. Ini menjadikan negara mempunyai lebihan. Itu 6 juta dos vaksin. Saya dah bercakap dulu lagi, saya kata. Kalau kita nak buat order ataupun simpanan, perlu ada tempat simpanan.
vaksin ni dia bukan boleh terdedah begitu saja. Seingat saya lah, CEO Pfizer pun mengatakan kalau kita bawa vaksin ini mesti disimpan di bawah tempat simpanan yang mempunyai kesejukannya 70%. 70% di bawah ini kesejukan peti ais. Itu keadaannya. Ya, sebab itu Datuk Puak Zakasi menggesa supaya Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Tan Sri Nur Hisham Abdullah tampil menjelaskan perkara tersebut. Sebagai Ketua Pengarah Kesihatan, beliau kena jawab. Rakyat ingin tahu, rakyat perlu tahu. Dan kerajaan baru hari ini mesti menyiasat kerana perkara ini didedahkan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, saudara.